Sikitlah saya nak sentuh tentang soalan ni. Manusia ni Allah jadikan dia adalah merupakan makhluk yang hidup secara bermasyarakat. Dia tak boleh hidup seorang-seorang dan dia bergantung antara satu sama lain. Untuk bergantung manusia satu sama lain, kerana tuan-tuan tengok pada diri kita sendiri. Nak boleh kita pakai baju ni, selai ataupun kopiah atas kepala kita ni, berapa banyak manusia lain terlibat, daripada benang sehingga menjadi baju, orang jahit dan seumpamanya, sehingga kita ada kedai, kita pergi beli di kedai, tailor, tukang jahit, ukur badan kita dan seumpamanya. Hal ini semua, jika sekiranya manusia tidak ada peraturan, tak boleh berlaku. Kita nak beli, orang ni rampas. Orang ni pula tak ada peraturan, kedai tak boleh dibuka. Manusia tak boleh belajar kerana keadaan huru-hara. Maka untuk itu, maka Islam telah mewujudkan satu bab yang penting di dalam kehidupan ini, iaitu berhubung dengan bab as-siasatu syar'iyah. Tentang bab imamah, tentang bab kepimpinan, tentang babul imarah, tentang bab pemimpin. Bagi membolehkan manusia ini ada pemimpin dan ada peraturan. Jika tak, manusia tak boleh hidup. Bahkan manusia secara daruri, secara semestinya, kalaupun agama tak datang padanya, dia tetap percaya. Tak ada peraturan, tak boleh hidup. China yang komunis, yang menolak kepercayaan tentang ketuhanan, juga ada sistem, ada ketua, ada barisan ketua dia, ada kerajaan dia, ada peraturan-peraturan kerajaan dia. Kerana manusia memang hidup begitu. Untuk itu, maka apabila agama datang, agama nak supaya ketua itu bukan saja sekadar untuk memenuhi keperluan kemanusiaan, tetapi juga memainkan peranan di dalam memastikan manusia hidup di dalam peraturan secara beragama. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat Allah dan Rasul, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Dengan tidak mengulangi perkataan taat pada ulil amri seperti yang dipahami oleh sebahagian mufassirin, bagi memberikan maksud bahawasanya ketaatan kepada ulil amri itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Untuk itu, maka apabila Allah SWT bagi arahan supaya manusia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian dia kata kepada ulil amri tanpa mengulangi perkataan taat, bagi menyatakan bahawasanya, bagi maksud ketaatan pada ulil amri berkait dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Cuma soalan dia tadi, siapa ulil amri ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum saya pergi pada tafsir, dia tafsirkan ulul amri ini ialah umara yang dilantik oleh Nabi SAW. Di kalangan para ulama, ada yang menafsirkan ulul amri ini ialah sebagai ulama. Sebahagian ahli-ahli siasah, ahli-ahli pemikiran kata tafsiran Imam Syafi'i yang tak mau mengangkat ulul amri itu sebagai, yang cenderung untuk menyatakan ulul amri itu ialah umara yang dilantik oleh Rasul, kerana beliau nak mengelakkan salah guna kuasa golongan umara kemudian. Tetapi majoriti para ulama, mereka semua menyatakan perkataan ulul amri merujuk kepada para pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah persatuan, pemerintah jabatan, sekolah, tak. Pemerintah di dalam kitab-kitab siasah syar'iyah merujuk kepada golongan yang mempunyai zu syaukah, mempunyai kekuatan. Kekuatannya, dia mesti ada rakyat
dia ada kuasa, dia ada tentera, dia boleh mencengkam. Maksud dia boleh melaksanakan kuasa. Kalau dia sekadar ada persatuan je, tak ada kuasa, dia tak boleh jadi pemerintah. Kalau dia ada pengikut saja ramai, dia bukan pemerintah. Dia followers ramai dalam Facebook dia, dia bukan pemerintah. Netizen ramai support dia, dia bukan pemerintah. Pemerintah mesti zu syaukah. Yang dalam maksud lain, kuasa tentera, kuasa mengambil tindakan pada orang lain ada di tangan dia. Ada tanah yang dia memerintah. Dia kena ada bumi yang dia merintah, ada wilayah yang dia perintah. Baru dia menjadi ulul amri. Kalau tidak, dia tak boleh. Sehingga para ulama dahulu bincang bab ni panjang dalam masalah siasat. Mereka bincang hatta kalau sekiranya satu pemerintah itu betul, tiba menentang pemerintah adalah salah. Maksudnya kita menumbangkan pemerintah haram. Keluar menjatuhkan pemerintah ni haram. Melainkan pemerintah itu berlaku kufrun bawah, kufur yang tak boleh ditakwilkan lagi dan halal untuk dia dijatuhkan. Tapi saja-saja kena tengok pemerintah tu buat maksiat apa sikit, kita bawa senjata jatuhkan pemerintah, tak boleh. Haram. Walaupun dia berlaku maksiat, walaupun dia buat tak betul, selagi mana dia tak kufur. Sebab akan menyebabkan berlaku tumpah darah dalam konteks yang dulu. Ini yang Al-Imam Nawawi sebut ketika mensyarahkan Sahih Muslim tentang bab ini. Dia kata wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatadh zalimin. Wa sababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima wa fasadu fil ard, kata Nawawi. Kama qala wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar memerangi pemerintah adalah haram dengan sepakat semua orang Islam. Wa in kanu fasaqatadh zalimin, sekalipun mereka itu fasik dan zalim. Maksudnya kalau fasik zalim pun, pemerintah tu buat dosa pun tak boleh keluar menentangnya dengan senjata. Kritik boleh, marah boleh, engkar boleh. Man angkara faqad salima. Siapa yang engkar maka dia selamat. Engkar boleh, perang tak boleh. Sebab apa? Wasababu fi dzalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima. Yang demikian itu disebabkan kalau keluar menyebabkan berlakunya tumpah darah. Wa fasadu fil ard, dan kerosakan dalam muka bumi. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata boleh jika sekiranya kita keluar tu mudarat dia tak banyak, tak berlaku tumpah darah. Macam zaman kontak kita pilihan raya, tak tumpah darah, boleh ya, tukar dengan pilihan raya. Ataupun kita boleh tukar sistem, kita pergi kuasai tempat dia aja kita tukar, tak berlaku. Kalau tidak berlaku macam Sudan sekarang, perang, tumpah darah, hancur negara. Kemudian ulama ni dia fikir pula, kalau sekiranya buat juga, dalam sejarah Islam berlaku, kerajaan awal ialah kerajaan Bani Umayyah, yakni Muawiyah punya apa? Dinasti dah. Lepas pada tu Abu Abbas As-Saffah naik, jatuhkan kerajaan secara tumpah darah. Ulama-ulama bantah, Al-Auza'i dan seumpamanya membantah Abu Abbas As-Saffah. Sebelum tu lagi Abu Abbas As-Saffah tombangkan, bahkan secara yang zalim dijatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Kononnya di atas kononnya nak menegakkan keturunan Nabi daripada Bani Abbas, tu Abbasiyah kita panggil. Tapi bila dia naik jadi kerajaan, dia memerintah walaupun masa tombang tak betul. Maka timbul satu bab yang dinamakan tentang hukum tentang
al-hakim al-mutaghallib. Hakim yang merampas kuasa. Pemerintah yang merampas kuasa. Kalau satu pemerintah lain pula dia rampas kuasa dan dia berkuasa, mempunyai tentera, mempunyai pasukannya dan melaksanakan urusan pemerintahan, memerintah, mengatur urusan rakyat. Cuma dia nak ambil, dia nak merintah. Cara dia tumbang tu salah. Tapi bila dia berkuasa betul. Dia buat secara dalam bentuk sebuah pemerintahan. Kata mereka, hakim yang mutaghallib ni pun kita kena taat juga. Kalau tak habis, kawan ni pula tumbang dia. Kawan non-stop. Saya nak sebut apa? Nak sebut demikianlah bab ulul amri. Maksud apabila seseorang tu telah berkuasa, dia ditaati. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah. Di atas setiap orang Islam dengar dan taat. Malam yu'mar bimaksiatin. Sekali lagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Ini kaedahnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Setelah Allah beritahu tentang taat pada ulul amri, Allah kata jika kamu berselisih dalam satu benda, balik pada Allah dan Rasul. Itu ukuran. Dan ini adalah saya sebut secara umum bagi memberi gambaran. Ulul amri ini suka tak suka, selagi mana tak mungkar, taat. Walaupun kita tak suka, tapi dah dia jadi ulul amri, kita taat. Di dalam perkara yang tidak maksiat. Kalau maksiat, kita tak taat.